Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, ini bukan sahaja berita panas, tapi berita yang tergempar dinanti-nantikan oleh golongan reformasi dalam Parti Keadilan Rakyat, yang mana alih-alih Parti Keadilan Rakyat berharap supaya Rafizi Ramli kembali untuk memperkuatkan Parti Keadilan Rakyat bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 yang mana akan diadakan mungkin pada hujung tahun ini atau pada tahun 2023. Dengan itu, mari kita ikuti kenyataan daripada Rafizi Ramli sebentar tadi. Katanya, keputusan pilihan raya negeri Johor, PRN Johor, baru-baru ini menggesahkan bahwa Keadilan dan Pakatan Harapan dalam menjadi parti ketiga selepas Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Keputusan itu perlu diterima dengan terbuka dan tawadu oleh semua rakyat Malaysia yang mendukung idealisme politik progresif yang dibawa Keadilan dan Pakatan Harapan. Ini adalah kekalahan keempat berturut-turut dalam beberapa siri pilihan raya negeri. Setiap kali Keadilan dan Pakatan Harapan mengalami kekalahan, selain dari menyalahkan sesama sendiri, sehingga kini belum nampak strategi yang berlainan untuk menambat kembali hati rakyat. Satu-satu strategi yang diulang-ulang ialah pendekatan kemah besar untuk menyatukan semua parti yang bersaing dengan UMNO Barisan Nasional. Terbaru, saya dimaklumkan Majlis Presiden Pakatan Harapan bersetuju mengambil pendekatan untuk berbincang dengan Perikatan Nasional mengenai kemungkinan bekerjasama dalam pilihan raya umum yang ke-15 yang akan datang. Walaupun tidak ada tanda-tanda pun pendekatan kemah besar ini mendatangkan sebarang hasil setakat ini, ia kekal menjadi satu-satunya jalan yang difikirkan pimpinan Pakatan Harapan, seolah-olah keseluruhan pimpinan Pakatan Harapan sudah mati akal untuk mendapatkan kembali keyakinan rakyat. Keadilan dan Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya umum ke-14 karena isu-isu yang dibawa ketika itu dekat dengan rakyat. Rakyat memahami kesan pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak ketika itu kepada kehidupan seharian dan masa depan mereka. Rakyat juga tertarik dengan beberapa penyelesaian yang dibawa untuk merungkai masalah ekonomi yang dihadapi. Rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas PRU 14 meyakinkan sebahagian rakyat, terutama pengundi atas pagar, bahwa pertelingkahan politik di peringkat pimpinan negara hanyalah berkisar kepada agihan kuasa sesama mereka. Baik dari gabungan politik manapun yang berkuasa, akhirnya kehidupan mereka tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah siapa yang menjadi menteri dan mendapat keistimewaan yang datang dengan kedudukan. Sebab itu UMNO Barisan Nasional boleh menang bergaya, sedangkan sokongan rakyat di peti undi tidak banyak berubah sejak 2018. Dalam keadaan sebahagian besar pengundi atas pagar merasakan keadilan dan Pakatan Harapan sudah tidak ada beza dengan UMNO Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Sebagian besar dari mereka mengalami kelesuan politik. Mereka mual dengan isu politik karena tiada perbezaan ketara dari gabungan-gabungan politik. Kelesuan politik ini juga berpunca dari berbagai taktik yang di bawah gagasan-gagasan politik untuk mendapat kuasa selepas PRU yang ke-14. Di peringkat persekutuan, UMNO dan Bersatu boleh berkongsi kuasa, tetapi memaki hamun sesama di luar sana. PAS boleh mendakap UMNO demi kuasa, walaupun bermusuh sekian lama, kemudian memaki hamun kembali juga disebabkan kuasa. Keadilan boleh dimainkan hidup-hidup oleh Hela UMNO, kononnya untuk menyokong calon keadilan menjadi Perdana Menteri, seolah-olah keadilan tidak kenal siapa UMNO. DAP menyatakan pengkhianatan Bersatu meruntuhkan mandat rakyat, tetapi DAP juga menjadi brokol persefahaman MOU untuk mengekalkan Perdana Menteri dari Bersatu, seterusnya bersambung dengan Perdana Menteri dari UMNO. Terkini, pandangan terbaru ialah supaya Pakatan Harapan mencari kerjasama pula dengan Perikatan Nasional. Di mata ahli-ahli politik, ini adalah strategi demi meningkatkan peluang memenangi pilihan raya di mata rakyat biasa. Politik Malaysia sudah menjadi drama keluarga 69 seperti yang dinukilkan Allahyarham P. Ramlee dahulu. Saya memang kurang minat dengan politik sejak dari kecil. Saya tidak bercita-cita menerima jawatan awam kerana ia satu tanggung jawab. Jika kita tidak yakin boleh memikul satu amanah, lebih baik kita beri laluan kepada orang lain. Sejak 2019, saya telah menyuarakan pandangan
yang tidak bersetuju dengan kegilaan membentuk gabungan dengan sesiapa saja tanpa mengira sentimen rakyat demi mendapat kuasa. Suara saya menjadi suara minoriti di kalangan pimpinan keadilan, apatah lagi di kalangan Pakatan Harapan. Saya mengambil tanggung jawab bahwa saya tidak boleh berada di dalam kepimpinan yang strategi dan keputusannya tidak saya bersetuju. Jika saya kekal, maka saya perlu menyokong keputusan itu. Jika saya tidak menyokong, saya tidak boleh kekal menjadi sebahagian daripada pimpinan. Ini adalah asas utama prinsip pertanggungjawaban. Sebab itu saya sangat bergembira untuk kembali ke kehidupan sebagai rakyat biasa dan memberi ruang sepenuhnya kepada pimpinan keadilan dan Pakatan Harapan memikat kembali hati rakyat untuk memegang tampuk pentadbiran negara. Jika mereka yakin taktik mereka, mana-mana ahli parlimen yang sanggup menukar kesetiaan demi mencukupkan angka sokongan, boleh mengembalikan pentadbiran Pakatan Harapan dan seterusnya, meningkatkan peluang memenangi PRU yang ke-15. Saya tumpang gembira walaupun saya tidak mahu terlibat. Malangnya, dari satu kemah ke kemah, ketaksuban kepada strategi, gabungan politik ini mungkin menjauhkan keadilan dan Pakatan Harapan dari rakyat. Apabila hari ini kita mengkritik dan kemudian esoknya kita berpacaran dengan orang yang kita kritik, lama-lama rakyat merasakan ini hanyalah drama keluarga 69. Lebih-lebih lagi apabila terlalu banyak tumpuan diberikan kepada membentuk gabungan, usaha mengangkat derita rakyat dan menawarkan penyelesaian menjadi semakin sepi. Saya terus mendapat desakan dari pendukung keadilan Pakatan Harapan dari kalangan rakyat biasa untuk kembali ke gelanggang politik. Saya mengambil masa yang panjang karena saya tidak yakin saya boleh membantu keadaan dalam keadaan pandangan saya adalah pandangan minoriti di kalangan pimpinan keadilan dan Pakatan Harapan. Saya berpendapat, katanya, kegilaan mencatur sokongan di peringkat atas sehingga keadilan dan Pakatan Harapan nampak pisah dan kaku dari suara rakyat akan dihukum oleh rakyat. Jika keadilan dan Pakatan Harapan ingin menambat kembali hati rakyat, kembalilah berjuang habis-habisan untuk memudahkan kehidupan harian rakyat. Bukan saja menuding jari, bawalah penyelesaian-penyelesaian yang masuk akal untuk meyakinkan rakyat bahwa kehidupan mereka boleh menjadi lebih baik jika mereka memiliki keadilan dan Pakatan Harapan. Usaha mendapat hati rakyat seperti ini lebih memenatkan berbanding berbincang di meja rundingan atau di restoran mahal mengenai gabungan politik. Sebab itu saya paham kenapa lebih mudah untuk memilih jalan gabungan politik dari mendapat hati rakyat. Selepas keputusan PLN Johor, saya menyadari bahwa keadilan dan Pakatan Harapan telah ditolak rakyat hingga jatuh menjadi gabungan ketiga selepas UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Saya menganggotai keadilan sejak 1999 karena saya yakin masa depan Malaysia adalah satu masa depan yang progresif, berbilang bangsa dengan citra ideal yang berbeza. Sumbangan saya dalam menubuhkan Pakatan Harapan dalam tahun 2015 bukanlah semata-mata demi kemenangan dalam pilihan raya. Saya bertekad memastikan politik progresif berbagai bangsa di negara ini dapat dipertahankan ketika itu. Pada pandangan saya dengan perkembangan terbaru ini, politik progresif berbagai bangsa sedang berada dalam keadaan bahaya jika keadilan dan Pakatan Harapan terus menjadi parti ketiga karena gagal memikat pengundi atas pagar. Atas kesadaran itu, saya telah membuat keputusan untuk kembali menyertai gelanggang politik dan mengesahkan saya akan bertanding jawatan timbalan Presiden Keadilan dalam pemilihan yang akan datang. Saya ulang lagi apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli. Katanya, keputusan untuk kembali menyertai gelanggang politik dengan mengesahkan saya akan bertanding jawatan timbalan Presiden Keadilan dalam pemilihan yang akan datang. Jadi saudara dan saudari, saya percaya ini adalah apa yang dimahukan oleh penyokong-penyokong reformasi, khususnya Parti Keadilan Rakyat. Jadi saudara fikirkan, dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Belum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun tangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.